First of all, I would like to say that our hearts, thoughts and du'as are for Palestinians. Izzat Okay. Subi, contoh acah kritis, suka cakap pikak lah kritis sikit sambil buat falasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pengikut Book Surgeon sehingga ke hari ini. Selamat datang ke Podcast terpaling baca yang dibawakan khas oleh Book Surgeon. Aku rindu lah nak cakap podcast tu. Itu aku rindu. Sebab tadi cakap kat Waleh, boleh cakap kat aku kan. Aku boleh cakap kat hang dalam podcast ni. Ya. Jadi selamat datang kepada semua dan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami untuk menonton siri podcast untuk kali ini. Sebelum kita nak teruskan, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton siri podcast terpaling baca episod pertama . Ya, betul. Kita nak ucap terima kasih banyak kepada penonton yang macam mana nak kata, yalah, untuk satu podcast yang baru dan tak ternama macam kita ni, bila kita tengok ada 3 digit view tu, kita sangat-sangat excited lah. Kita rasa macam alhamdulillah kita reach 233 view. Ya, itu official setakat pagi ni 233 view. Harap lebih banyak lagi. Yang mana siri yang pertama tu kita membincangkan berkenaan dengan topik healing. So apa topik kita hari ni, Ya, insyaAllah hari ni kita akan berbincang berkenaan acah kritis. Acah kritis tu ada sebab lah kenapa kita pilih tajuk acah kritis. Tapi sebelum kita pergi kepada topik, kita ada macam housekeeping sikit. Dan benda ni agak serius. Benda yang kita nak sebut ni agak serius. First of all, I would like to say that our hearts, thoughts and du'as are for Palestinians, for all the Palestinians, you know, and also the mujahidin, dan juga kita include sekali, kita bersolidariti dengan semua orang Palestin di mana saja mereka berada sehingga Palestin dibebaskan suatu hari nanti, dan sehingga penjajah Palestin, aku tak mau iktiraf nama negara tu. Yang mereka kata negara, sebab bagi aku yang tu bukan negara. Aku kata yang tu Palestin dan perlu dipulangkan kepada Palestinian. Orang Yahudi nak duduk dekat dalam Palestin, tak apa, duduk secara aman. Tapi Zionis, kita memang kritik, kita kecam dan kita sebut we condemn the Zionis yang sedang menjajah Palestin sekarang. Ya, dan Book Surgeon dengan ini mengisytiharkan bahawa kami berdiri teguh di belakang mujahidin dan juga rakyat Palestin yang terkesan akibat daripada perang ni, dan kita mengutuk dan condemn sekeras-kerasnya tindakan penjajah Zionis ini. Jadi kita mendoakan kita mendoakan agar kita mendoakan kejayaan ataupun Palestin dapat dibebaskan, insya-Allah. Ya, sebab macam mana? Sebab kita bercakap sekarang ni dalam konteks peperangan. Palestin sedang perang, dan dia bukan isu yang media barat cuba mainkan yang kata on 7th of October Hamas draw first blood ke, tak. Sebenarnya Zionis yang draw first blood. Mereka draw first blood, mereka yang pergi masuk dekat dalam Palestin dan mereka rampah sejak tahun-tahun, berapa tahun dah mereka buat benda tu, dan sekarang ni mereka nak play victim. Dan aku suka nak sebut tindakan Hamas tu adalah hasil daripada reaksi hasil daripada apa yang berlaku sebelum ni. Yes. Betul. Dan dalam konteks Palestin hari ni, aku suka nak sebut daripada satu buku bertajuk Krisis Intelektual Muslim, terjemahan daripada tulisan seorang tokoh yang bernama Malik bin Nabi. Aku suka nak sebut satu daripada muka surat 102. Okey, aku sebut sikit.
Okey, dia kata peperangan merupakan sebahagian pengalaman manusia ketika zaman kanak-kanak dahulu. Kanak-kanak yang bermain atau meniru taktik peperangan dalam mainan mereka bukanlah merupakan satu kebetulan. Yang ni dia bercakap dalam konteks Afrika. Towards the end, dia kata, dia sebut, dia kata, kebudayaan Afrika perlu jelas dalam menangani isu keselamatan sejagat ini mengikut setengah prinsip yang diputuskan dalam Persidangan Bandung. Okey, ayat ni dia kata, selagi mana penulis Afrika berpegang kepada prinsip ini dan menterjemahkannya dalam karya untuk mencapai keamanan, sudah pasti kita akan lihat seorang kanak-kanak pada suatu ketika nanti akan bermain permainan yang melambangkan keamanan. Aku sangat-sangat terkesan sebab semalam aku baru tengok satu video kanak-kanak Palestin, mereka main apa? Mereka main angkat orang syahid. Oh no, yeah. Yang tu permainan mereka. Yang tu permainan mereka. Mereka angkat orang syahid. Maksudnya bila kena bom, mereka angkat orang yang mati, cedera dan sebagainya. Hang bayangkan benda yang disebut oleh Malik bin Nabi ni. Hang bayangkan bila keamanan tu betul-betul dikecak oleh masyarakat Palestin, akhirnya anak-anak Palestin akan bermain permainan yang melambangkan keamanan, bukan melambangkan situasi mereka kena bedil, kena bom dalam keadaan mereka tak boleh nak lawan. Aku sangat-sangat bebal dengan situasi inilah. Ya. Ala kulli hal, apa yang terjadi itu, insyaAllah kita doakan agar Palestin dapat dibebaskan satu hari nanti. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Ala kulli hal, kita kembali ke siri podcast kita untuk kali ini, yang mana kali ini kita akan membincangkan tajuk acah kritis. Okay, jadi daripada sedikit pembacaan aku ni, menurut DBP, kritis bermaksud tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu, dalam kurungan menimbangkan buruk baiknya terlebih dahulu, bersifat mengkritik, tidak menerima sesuatu secara bulat-bulat. So itu sedikit definition daripada DBP, dan aku difahamkan hang pun ada definition hang sendiri berkenaan dengan kritis. Teruskan, Di. Okey. Kalau kita tengok perkataan acah kritis, nak senang faham lah, sebab sekarang ni kita ada sains dan kita ada pseudo-sains. Jadi kita nak bagi senang faham, kritis ni pun ada juga. Ada really ataupun kita kata real kritis, ada pseudo kritis. Okey. Aku nak quote daripada dua sumber. Satu adalah Stanford Encyclopedia of Philosophy. Boleh tengok yang ni satu website lah. Aku suka bila dia sebut, dia kata the process of thinking critically, dia ada letak 5 phases, 5 fasa. Yang pertama dia kata suggestion. Suggestion in which the mind leaps forward to a possible solution. Satu cadangan lah dia kata. Beberapa cadangan, maksudnya kita consider beberapa cadangan. Dan yang kedua, intellectualization of the difficulty or perplexity into a problem to be solved. Kata a question for which the answer must be sought. Maksudnya kita recognize, kita iktiraf kata benda tu susah, benda tu kompleks, benda tu satu benda yang susah dan kita kena leraikan persoalan dia. Yang ketiga dia kata the use of one suggestion after another as a leading idea. Maksudnya kita boleh refer kepada benda-benda pertama tadi, satu suggestion after another. Dan yang keempat, the mental elaboration of the idea or supposition as an idea or supposition. Dia kata macam tu. Kiranya huraian daripada akal kita tentang masalah tu, macam mana kita nak move forward to a solution. Dan yang kelima dia kata testing the hypothesis. Testing the hypothesis, maksudnya kita menguji. Betul ke benda ni yang selepas kita fikir sekian lama, betul ke benda ni adalah solusi kepada masalah yang kita fikir tadi? Yang tu antara benda dia lah. Kalau nak kata pasal definition of critical thinking, reference ni dia tak berapa nak bagi sangat. Dia lebih tumpu kepada a set of principles for assigning basic rights. Maksudnya dia kata cara fikir tu dia ada kaedah, ada prinsip-prinsip tertentu yang perlu dipatuhi. Okey. Yang lagi menarik, bila aku refer kepada sumber yang sama, dia ada bagi beberapa prinsip, dia kata components of the process.
Antaranya disebut observing, feeling, wondering, imagining, inferring, knowledge, ilmu. Dia lebih kepada kita tengok, kita perhati benda tu, kita usyar betul kita tengok. Lepas tu kita cuba tengok ada benda-benda yang fishy tak dalam benda tu sebelum kita betul-betul beriman dengan benda tu. Dan kemudian dia ada experimenting, consulting, identifying, analyzing, judging, deciding. Itu satu source. Okay. Source yang kedua, dia kata daripada buku Critical Thinking and Education by John E. McPack. Tu kalau aku tak silap sebut nama dia. Okay, dia kata at this point perhaps it would be helpful to summarize the major features of critical thinking already identified. Dia ada banyak benda sebenarnya dekat dalam buku ni. Boleh cari dekat dalam Google Book. Tapi benda yang aku nak highlight kat sini adalah antaranya dia kata critical thinking does not merely refer to the assessment of statements but includes the thoughts process involved in problem solving and active engagement in certain activities. Lepas tu, it's a thought process. It's a thought process. Of course, it's a thought process. Lepas tu, dia kata the term critical thinking has an identifiable meaning, but the criteria for its correct application vary from field to field. Maksudnya, kita boleh sembang pasal critical thinking. Kena kritis, kena jadi kritikal dan sebagainya. Tapi benda tu, kita kena sedang. Benda tu dia berbeza mengikut bidang yang kita cuba nak masuk. Itu antara benda yang aku nak sebut dulu for now. Baik, itu adalah sedikit sebanyak definisi berkenaan dengan kritis yang mana tadi aku quote sikit daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, dan Pak Di juga hang pun ada quote sikit daripada dua sumber berkenaan dengan perkataan kritis tu sendiri. Di, kita nak juga raikan soalan, kita ada naikkan satu posting di Facebook Book Surgeon. Betul. Yang mana tanya kepada pengikut-pengikut kita di Book Surgeon, apa beza berfikiran kritis dengan acah kritis. Dan alhamdulillah kita ada dapat jugalah pandangan, reply atau komen daripada rakan-rakan kita di Book Surgeon. Dan kita nak shout out kepada semua yang komen pada hari itu. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak bacakan pada hari ini supaya ia dapat dibincangkan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Salah seorangnya kita punya Amirul Ashraf Fazil, yang mana beliau punya Habibi. Kroni ya ni. Ni kita punya kroni lah. Betul kroni. Ni kita punya kroni lah. Contoh acah kritis, try hard untuk sentiasa berbeza dengan mainstream. Menarik juga ni komen ni. Yes. Dan aku akan hurai benda tu sekejap lagi. Aku akan hurai benda tu sekejap lagi, insya-Allah. InsyaAllah. Dan ada juga komen-komen. Ya, betul. Fadil Azri dia kata, nak sebut, nak baca sila. Aku akan teruskan dengan Fadil Azri dulu. Tradisi ortodoks dianggap tak kritis, kuno dan kolot. Apa yang paling trending terbaru ialah maju dianggap kritis. Dalam kurungan dogma progressivism tambah wokeism. Pernah pergi dulu talk dak progressivism. Panel guna istilah evolusi dan kritik konon ramai devolusi. Nak sambung kot baca komen yang seterusnya. Ada juga daripada sahabat kita ZN Az. Aku pun tak sure nak sebut nama dia macam mana, tapi dia kata kayu ukur apa yang dipakai untuk ukur kritis atau selainnya, definisi, source. Aku reply dekat dia dengan definisi daripada DBP, daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Mungkin sebab aku tersilap baca kot dan aku tak faham benda yang dia cuba nak sampaikan. Benda tu jadi a little bit of debate. Aku tak mahu baca debate tu dalam sesi kita pada hari ini, tapi kepada saudara ataupun saudari ZN Azak ni, aku minta maaf lah kalau aku tersilap ke apa. Okay, kita settle kat situ. Sahabat kita nama Ahmad Khalilul Hamidi Nordin. Yang ni best. Yang ni berisi. Dia kata kritis tanpa pengukur, alat, mekanisme, metodologi ataupun kaedah. Dia kata hanya menjaja nama kritis atau sewaktu dengannya. Apabila dicerakinkan, ni dia nak main cerakin, tui krama, tata keloloh semua. Dia kata apabila dicerakinkan maka terlihatlah kosongnya pemikiran. Ni dia rujuk kepada acah kritis. Ada lagi kah komen-komen aku nak sambung? Muhammad Irfan bin Jumadi.
Beliau kata acah kritis ni Yo. lebih kepada sinis, asyik sinis saja, tak membina pula tu. Acah-acah provokatif gitu. Ajar-ajar So provokatif. aku baca sampai habis lah sebab dah tak banyak dah. Zarul Yes. Zakaria, berfikiran kritis memang serius kritis. Acah-acah kritis cuma untuk dapat perhatian dan hangat-hangat tai ayam je. Izzat Okay. Subi, contoh acah kritis, suka cakap pikak lah kritis sikit sambil buat falasi. Jadi menarik. Pikak lah bagi kritis Sounds sikit. familiar kan? Sounds familiar kan? Sounds familiar. Saya juga ada komen-komen lain. Jadi terima kasih banyak kepada yang sudi untuk komen. Book Surgeon akan sentiasa naikkan soalan-soalan begini untuk dapatkan pandangan kalian. Dan sebenarnya untuk pengetahuan viewers, bila kami naikkan soalan-soalan macam ni ataupun bila kami mula untuk minta pandangan, itu sebenarnya adalah hint bahawa Book Surgeon tengah merancang sesuatu di belakang. Betul. Dia bukan ada vacuum saja. Tak, bukan. Dia memang ada pasal. Sebenarnya ada pasal. Book Surgeon dia tengah merancang sesuatu. Pak D dengan Wan tengah duk WhatsApp sambil-sambil bergaduh dan sambil-sambil tu satu post sudah naik dekat Facebook. Kami tengah bergaduh tentang sesuatu dan mangsanya hampa. Maksudnya hampa lah. Siapa seorang hampa dengar Podakas ni. Podakas. Okay, baik, kita nak teruskan di macam mana pun, yes, sekali lagi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi komen dan kepada para viewers. Kami sangat mengalu-alukan sebarang komen yang membina bila kami naikkan sebarang posting di Facebook. Sebenarnya sajalah aku nak sebut sikit, kita juga dapat banyak komen berkenaan dengan sesi podcast kita yang sebelum ni. Sesi podcast kita yang sebelum ni kita ada masalah teknikal dan sebagainya. Ada orang yang sudi bagi tahu kita, sudi komen kat kita. Jadi kita juga nak ucapkan terima kasih kat situ sebelum kita terlupa. Di, aku nak tanya sikit kat hang sebelum kita rehat dan masuk ke slot kedua. Salah satu daripada tagline Book Surgeon, seperti yang orang semua tahu lah, para viewers kita tahu, Book Surgeon punya tagline adalah analyze, scrutinize, criticize. Soalan aku untuk hang simple je, sebagai founder Book Surgeon, kenapa hang pilih criticize sebagai salah satu tagline, dan setakat sekarang apa kesan criticize ni dalam operasi Book Surgeon, dalam sepanjang tempoh Book Surgeon beroperasi di? Okay, good question sebenarnya. Kalau tengok tagline Book Surgeon, kalau tagline yang panjang, kita kata we don't just read and believe, we analyze, scrutinize, criticize. Maksudnya kita tak sekadar baca dan beriman terus dengan benda yang dikatakan tu. Kita buat analisis, kita mempertikai dan kita kritik. Kenapa kritik itu penting? Sebab nak berlaku pertukaran idea, nak berlaku perbincangan dan sebagainya, dia kena ada part kritik tu. Kita kena ready, kita kena bersedia untuk tidak bersetuju antara satu sama lain. Barulah kita punya proses pemikiran, pembacaan kita tu akan lebih tersusun dan kemudian dia akan menatijahkan benda yang lebih baik untuk kita. Sebab masing-masing orang kalau baca buku, dia mesti dah ada pendirian dia dah dalam sesuatu isu ataupun dalam sesuatu benda yang dia, contohlah isu ataupun buku, pendirian pegangan dia tu dah ada. Jadi bila dia baca, dia buat analisis tentang idea yang baru, idea yang mungkin berbeza dengan pegangan dia sebelum ni, dia kena bersedia untuk buat analisis, dia kena bersedia untuk mempertikaikan, dan juga mungkin dia kena sedia untuk idea dia dipertikai. Dan kemudian dia bawa kepada proses kritikan. Sama ada dia mengkritik idea yang dia sedang hadam, ataupun dia kena bersedia untuk idea dia tu selepas dipertikaikan, dikritik dan diberikan alternatif. Mungkin benda ni bukan A tapi dia B. Jadi macam mana benda tu memberi kesan kepada kerja buat Book Surgeon sampai ke hari ini adalah hangpa boleh tengok sendiri. Bila kami ulah isu, kita ulah buku dan sebagainya, hangpa boleh perasan kami dalam kebanyakan masa susah kami nak bersetuju sepenuhnya dengan buku tu. Mesti ada saja benda macam depa ni macam semua buku tak kena. Depa tulis buku pun bukan orang baca sangat. Tapi pasal apa bila depa baca buku, yang ni tak kena, boleh improve yang ni. Pasal apa dia ada guna perkataan ni? Pasal apa? Itulah kami guna perkataan kritis. Kami tak simply terima
Mesti ada benda yang kami akan kritik. Yang tu lah. Adakah itu menjadikan Book Surgeon terpaling kritis? Terpaling kritis, terpaling baca kan. Terpaling macam nama semua. podcast. Semua paling Jadi, semua. Nak tahu Book Surgeon terpaling kritis ataupun tak, kita akan jawab selepas sesi rehat ini. Jadi, kita berehat dulu sebentar dan kita akan sambung selepas ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita ke siri podcast terpaling baca dibawakan khas oleh Book Surgeon. Analyze, scrutinize, criticize. Baik. Untuk sesi yang kedua ni, bila kita berbincang berkenaan dengan acah kritis, kita di Book Surgeon, kita tahu kita bahagikan kepada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan real kritis dan golongan yang pertama adalah golongan yang acah kritis. Jadi untuk geng-geng yang bila kita nak berbicara berkenaan dengan golongan yang real kritis, bila kita nak gelar diri kita ataupun kita nak kenal seseorang ni sebagai orang yang real kritis, kita nak jawab sikit sebab aku perasan ada satu komen dalam Facebook Book Surgeon. Ada salah seorang individu dia komen, dia kata so kritis tu kena ikut standard yang diletakkan oleh Book Surgeon ke? Ya. Aku perasan ada satu komen. No. Aku perasan. Okay. Kita nak jawab kepada saudara ataupun saudari tersebut. Kita pun tak pasti dia siapa, tapi kepada saudara tersebut, kepada yang bertanya soalan tersebut, tidak. Book Surgeon bukanlah menjadi satu badan yang bertanggungjawab yang ataupun badan yang mengkritik siapa yang kritis, siapa yang tak kritis. Tak. Kami ada banyak kerja lagi nak buat. Cuma kalau bila ada satu-satu orang ataupun satu-satu golongan yang cuba nak acah kritis tapi dia melalut, insya-Allah Book Surgeon sendiri akan masuk dan Book Surgeon juga bersedia untuk dikritik kalau anda rasa kami ni acah-acah juga kritis. Acah kritis, yes. Silakan. Tak ada masalah. Aku nak cerita sikit ni. Bila kita cerita pasal golongan yang real kritis ni, aku meletakkan satu kayu ukur. Golongan yang real kritis ni dia pandai, dia nak bila dia berhadapan dengan satu-satu isu, dia pandai nak mengkelaskan bidang isu tersebut. Contohnya bila masuk isu bila sekarang ni isu, contohnya isu perang. Isu yang melibatkan perang, dia tahu yang ini perang apa dengan apa. Dan adakah dia betul-betul faham peperangan ni disebabkan apa? Dengan siapa dia nak bertanya? Dia tak terus lompat. Ini perang antara ni dengan ni lah. Ini perang yang yang berlaku ni tak tahulah, saya tak mau ambil tahu lah. Saya tak sokong mana-mana. Dia terus lompat buat keputusan tanpa bersifat kritis. Sebab kita kena ingat balik, bila aku bagi definisi daripada DBP tadi, tidak menerima secara bulat-bulat tu. Dia terima info, ada situasi perang yang berlaku di Gaza dan sebagainya. Dia patah balik. Benda pertama dia bersifat neutral dulu, dan kalau dia tak tahu, dia tanya siapa orang yang sepatutnya sebelum dia nak buat keputusan atas stand dia atau apa yang dia perlu react. Atau aku dah teringat something ni. Tadi. The least that people can do, kalau dia tak boleh nak real kritis, dia mungkin boleh diam kot. Ya, betul. Itu yang paling simple. Tapi masalah dia Wan, tak senang nak diam. Kalau tak senang nak diam. Tak senang nak diam, cuma bagi aku, kalau dia tak boleh nak membezakan, kalau dia takut dia terlepas antara dia acah kritis dan dia betul-betul kritis, aku rasa the best that people can do is diam lah kot. Itu aku punya pandangan lah. Yang dia macam recording kita ni lah. Recording ni boleh pause. Kita ada butang pause. Pause je. Bila tengok ni pasal apa ni? Pasal apa Ukraine dengan Rusia ni macam ni pasal apa dengan apa sih Gaza? Pasal apa Hamas pi lepas bom dulu 7 Oktober tu apa siapa? Instead orang kata tu lah Hamas peganas. Dah. Relax sat. Minum kopi lu. Jangan pergi Starbucks.
Okay. Jangan bersabar. Jangan Jangan bersabar. bersabar. Jangan bersabar. Pi minum kopi, lekrik kopi ke apa ke. Relax Sempat. dulu. Relax dulu. Lepas tu, okay. Aku kena buat pembacaan. Aku tak tahu benda ni. The ability to admit that we don't know something is actually great in this time. Sebenarnya. Yes. Aku nak bagi satu contoh. Contoh isu berkaitan dengan amalan masyarakat Melayu ni. Masyarakat Melayu ni terkenal dengan macam-macam jenis amalan lah. Amalan yang bermacam-macam. Jadi sebagai orang yang biasa, dia akan kalau mak ayah aku buat macam ni, tok aku buat macam ni, apa salahnya aku buat? Tak ada masalah lah. Betul. Tapi orang yang buat dah. Yes, orang dulu dah buat, tak ada masalah. Lempak baju sebab tak mau bagi hujan dan sebagainya. Apa masalahnya? Buat je lah. Tak payah bising-bising. Orang yang real kritis, dia tak akan mudah-mudah menerima. Dia akan fikir balik. Dia akan pause. Macam kita cakap tadi, kembali balik kepada neutral dulu. Pause, neutral dulu. Lepas tu pergi kelaskan bidang isu tu. Ini isu apa? Adat ke? Isu agama ke? Okay, now aku dah tahu ni isu apa. Aku pi tanya kepada orang ataupun aku pi mencari sumber yang bersesuaian untuk aku rujuk sebelum aku buat keputusan berdasarkan atas reaksi aku. Itu bagi aku adalah orang yang punyai sifat real kritis. Itu pada pendapat aku lah. Dan aku nak cakap guys, apa yang aku cuba nak kata adalah sebagai Muslim, agama Islam adalah satu-satunya agama yang boleh bagi tahu sanad dengan terperinci. Aku bukan nak bias aku bukan nak bias dan nak sembang hal-hal berkenaan dengan agama ni. Cumanya aku tertarik dengan bagaimana agama Islam ni disampaikan daripada generasi ke generasi dengan sangat teliti dan terperinci. Sanadnya itu dikaji satu persatu. Lihat bagaimana agama Islam mengajar umatnya menjadi real kritis. Real kritis. Okay, let's say kita cakap pasal let's say kita cakap pasal mazhab. We are not going deeper, but let's say kita cakap pasal mazhab. Satu orang dia bermazhab Hanafi. Bermazhab Hanafi dia tak kunut secara berterusan. Contoh, mazhab apa tulan ta'ang. Aku nak cerita pasal ni. Dia tahu yang apa yang dia amalkan ni diambil daripada guru. Gurunya diambil daripada atas. Diambil kepada imam yang terdahulu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana agama Islam disampaikan dengan secara terperinci, malah yang ni aku rasa hang tahu lah, semua orang tahu insya-Allah lah. Cuma apa yang aku nak sampaikan dalam prinsip hadis, dalam ilmu hadis ada satu ilmu yang dikenali sebagai ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil. Daripada pendefinisian dia adalah ini daripada sumber yang aku ambil online hadis WordPress, pengenalan kepada ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil perlu diketahui maksud istilah jarh dan ta'dil. Al-jarh ataupun tarjih ialah menifatkan seorang perawi dengan sesuatu yang menyebabkan keadilan dengan ketepatannya hilang atau cacat. Al-ta'dil pula bermaksud memberi kepujian kepada seorang perawi dengan menunjukkan kepada keadilannya dan dabitnya. Tengok ni, bagaimana ilmu hadis itu dikaji bukan saja daripada sudut matan hadis tu, tapi orang, individu perawi itu pun dikaji satu persatu. Siapa yang sampaikan ilmu? Yes, itu menunjukkan betapa indahnya, betapa cantiknya agama Islam tu mengajar umatnya untuk jadi real kritis. Kepada yang non-Muslim, it's okay. You can just boleh dengar siri podcast ni macam biasa. Bukan kita nak bias kepada Islam ke apa. Walaupun mestilah kita kata agama Islam. Of course kita akan bias kepada Islam. Kita akan kata kita paling benar, bukan terpaling benar, kita paling benar. Tapi apa yang kami cuba nak habaq, kami nak bagi tahu dengan yakin bahawa agama Islam itu disampaikan kepada kami sampai ke hari ini melalui sanad yang sangat terperinci dan teliti. Malah ia dikelaskan satu persatu mengikut kategorinya, hadis yang sahih, dhaif dan sebagainya. Lihat dia maksudnya Wan,
dekat situ maksudnya benda ni ada disiplin. Hang tak boleh nak main Yes. rodong jenis serbu tembok tak pakai helmet memang tak boleh. Yes. Hang tak boleh simply Tengok main, macam okey mana. aku nak cakap pasal hadis, terus hang cakap. Kata betul lah, semua sahih lah. Oh hadis palsu pun hadis juga. Ya. Dia tak ada kata macam tu. Sampai timbul satu golongan di hadis apa yang ada dalam kitab semua sahih. Ada golongan tersebut yang famous lah baru-baru ni. Hadis apa not to mention lah. Ya, not to mention, tapi hadis apa yang dalam kitab semua sahih. No, bukan macam tu. Agama Islam tak ajak macam tu. Ulama terdahulu telah tunjuk satu persatu metod untuk, kita bukanlah individu yang bersesuaian, tapi kita nak bagi tahu yang ada metod yang sangat teliti dan terperinci bagi mengkaji matan hadis, dan bukan saja matan, malah perawi tersebut. Perawi itu dikaji sama ada dia memang betul-betul siqah ataupun tidak untuk menjadi perawi kepada sesuatu hadis. Satu persatu sampai boleh kenal. Oh, dia ni sebenarnya lemah, dia ni tak okey, dia ni lemah di hujung riwayat dia dan sebagainya, hujung umur dia dah mula lemah. Itu yang aku nak bagi tahu, agama Islam ini dia telah mula mengajar umatnya menjadi kritis, tambah-tambah dalam isu khilafiyah. Kalau hang ingat dia, aku just nak sebut sikit lah. Hang teringat, aku dah teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tak silap aku. Aku boleh check balik. Riwayat Bukhari, sorry. Nabi SAW dia pada satu ketika berlaku satu perang kalau tak silap aku. Dia dalam hadis tu baginda kata, janganlah kamu solat asar melainkan di tempat Bani Quraizah. Bila Nabi cakap macam ni, sahabat terpaksa berfikiran kritis, terpaksa fikir dulu. Sebenarnya Nabi nak kata apa? Nabi nak kata jangan solat sebelum sampai ke, ataupun cepat-cepat pi supaya dapat sampai sebelum dapat sampai cepat di perkampungan Bani Quraizah untuk solat asar. Yes. Bagi aku sangat, masa aku baca hadis ni, dan bukan aku baca sajalah, tapi bila aku dengar ada ustaz atau asatizah yang mensyarahkan dia, aku rasa macam tengok, itu baru satu kalam, baru satu perkataan, satu riwayat saja. Umat Islam diajar untuk mendapatkan sesuatu dan menimbang dengan baik, menimbang baik buruk, menimbang apa maksud hadis tersebut ataupun arahan tersebut sebelum melaksanakan dia. So pada aku itu sangat-sangat menarik lah. Cuma yang seterusnya, sebab kita pun masa pun tak lawa banyak sangat, cuma aku nak cakap sikit lah. Sebenarnya dalam isu kritis ni, dalam berkenaan dengan real kritis ni, kalau kita mula berbicara berkenaan dengan sebenarnya banyak lagi bidang lain. Bukan aku pilih agama sebab bagi aku ia sangat mudah lah untuk kita faham. Dia sangat common lah dalam hidup. Sangat common. Sebab kita tengok balik ulama-ulama terdahulu, contoh Imam Syafi'i sendiri sampai digelar sebagai Nasirus Sunnah. Kena ingat ni, Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i anak murid Imam Malik. Yes. Imam Syafi'i ada mazhab sendiri. Bagaimana agama yang sampai keterbukaan pandangan dan menjadikan itu menunjukkan Imam Syafi'i berfikiran sangat kritis, sampaikan bukan kita kata dia tak menghormati Imam Malik, no. Dia berfikiran kritis terhadap kefahaman dia, menjadikan dia ada mazhab sendiri dan menjadikan dia ada pengikut sendiri. Itu sangat menarik untuk kami mempromosi ilmu hadis dan mempromosikan Islam sebagai agama yang sangat terperinci. Dan lagi satu, aku ada terfikir. Terlalu. Tak apa. Aku teringat satu benda tau di. Aku duduk dan teringat satu benda. Ketika Imam Nawawi mengumpulkan hadis 40, apa dalam kepala otak dia? Kenapa dia pilih 40? Kita wonder. Sebelum tu 42 di asal kalau tak silap. Total 42. Aku nak teringat apa yang menjadikan dia berfikir dan mengumpulkan hadis-hadis ini dan dijadikan sebagai sebuah dan mengakibatkan dia kumpul hadis ni dan jadikan dia sebagai satu hadis 40. So aku pun teringat juga something. Aku
trigger juga lah apa yang menjadikan Imam Nawawi terpikir untuk menghasilkan ataupun mengumpulkan 40 hadis ni. Dan juga aku nak, sebelum aku nak pass kat hang, Yes. aku bukanlah nak shout out, tapi pada pandangan aku nak sebut seorang tokoh yang pada mata aku dia mempunyai, ada banyak lagi tokoh-tokoh lain yang memang terkenal dengan gaya pemikiran kritis mereka, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ke Ibnu Taimiyah dan sebagainya, itu kita tak nafikan. Tapi ada satu tokoh yang buat masa sekarang ni pada mata aku suka dengan cara berfikiran kritis beliau, itu Dr. Mazhar, Dr. Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis. Kenapa dia? Aku akan cakap secara cepat. Aku akan cuba hurai secara setakat yang aku mampu lah. Dr. Mazhar, ada satu ketika dia ditanyakan berkenaan dengan soalan bagaimana dengan berkenaan dengan AI. Yes, AI, betul. Seorang mufti boleh bagi jawapan dengan sangat baik bagi berkenaan dengan isu AI. So, apa yang aku cuma nak cakap adalah Dr. Mazhar ketika dia nak jawab sesuatu, satu, dia akan cuba faham dia nak jawab tu kepada orang yang macam mana. Dia akan tengok level orang yang tanya soalan tu yang pertama. Yang kedua, hang boleh tengok rujukan dia. Rujukan Dr. Mazhar selalunya dia biasanya memanglah kita tahu dia mufti. Jadi jawapan dia akan bagi biasanya Al-Quran, hadis, ulama dan sebagainya. Tapi hang perasan tak? Dr. Mazhar quote buku Hamka. Dr. Mazhar quote buku Pendeta Zakbar. Dr. Mazhar quote buku-buku yang hang rasa macam, wah, mufti ada masa nak baca. Yes. Sebenarnya mufti lah kena ada masa nak baca. Ya, iyalah. Tapi iyalah sebab segala benda dalam dunia ni orang akan tanya kepada dia. Teristimewanya Mufti Perlis. Benda-benda dalam dunia semua orang tanya kat dia. Semua dia kena. Semua dia kena. Semua dia kena. Cuma apa yang aku nak cakap adalah dalam tempoh tersebut, dia pun sibuk dengan pengurusan dan pentadbiran dan sebagainya. Tapi dia cuba untuk menjawab sesuatu soalan yang sampai pada dia dengan pelbagai aspek setakat kemampuan dia. Itu pada aku itu pada kefahaman aku individu yang real kritis lah pada pandangan aku. Bila kita cakap pasal real kritis, kita tahu ada juga orang yang acah kritis. Itulah isu kita sebenarnya. Isu sebenarnya yang kita nak bincangkan pada hari ini. Aku nak tanya pandangan hang. Sebenarnya kenapa hang gelarkan golongan ni acah kritis? Ataupun apa kriteria yang hang letakkan untuk panggil menggelar seseorang tu sebagai acah kritis? Okey. Macam ni. Sebelum aku pergi kepada soalan hang, aku nak respon sikit kepada apa yang hang sebut. Yang pertama, sejujurnya aku ada benda yang aku kritik Dr. Mazhar, especially dalam bidang politik dan juga dalam aspek sains. Sebab kita tahu Dr. Mazhar kan dulu arwah ayah dia lepas daripada cucuk vaksin kot, sakit dan sebagainya. Mungkin ada pandangan-pandangan tertentu yang dia keluarkan yang kami dari sudut orang sains ataupun farmasis mungkin kami tak setuju. Bukan mungkin, memang kami tak setuju dan kami kritik balah. Okey, yang tu benda tentang Dr. Mazhar. Tapi soal pembacaan dia yang luas, penghormatan dia kepada ilmu, itu semua kita puji, kita sanjung dan kita cuba nak contohi. Sebab seorang mufti boleh baca banyak benda sedangkan kerja dan tugas dia berlambak-lambak, dia pergi negara macam-macam. Macam mana dengan kita kan? Kita mesti kena ada masa kita curi untuk kita baca dan juga untuk kita latih kepala otak kita untuk jadi kritis. Okey. Satu lagi yang aku nak respon adalah bila sebut tentang disiplin, bukan setakat disiplin dalam agama Islam sahaja. Disiplin dalam sains juga kita tengok sangat-sangat teratur sebenarnya, especially bila kita sebut tentang evidence-based medicine. Kita ada hierarchy of evidence. Sebab bila kita sebut tentang hadis, kita ada hadis hasan sahih, hadis maudhu', hadis palsu dan sebagainya. Dalam ilmu sains juga, evidence-based medicine ada perincian hierarki, tingkatan-tingkatan, tingkatan-tingkatan bukti. Dan sebenarnya bila kita tengok yang paling tinggi adalah kita kata randomized control trial ataupun kita kata meta analysis. Yang tu kalau kita sembang dengan orang sains, orang perubatan, dia akan tahulah benda tu. Dan yang paling bawah sekali adalah expert opinion. Mat, expert opinion adalah the least evidence. Tu expert, Mat.
Hang bayangkan non-expert opinion ada dekat mana? Kalau macam contoh hari ni orang nak cakap, orang simply cakap, vaksin ni ada microchip, ada benda ni ada. Hang siapa? Tanya balik, hang apa? Non-expert hang list of the list. Tak ada dalam hierarki tu. Tapi tapi biasalah orang kita ni bila apa quote depa kata. Dengar depa kata ni kira yang paling boleh diterima. Tapi tu yang menarik ni. Sebenarnya bila kita bincang pasal real kritis ni, yes betul. Aku setuju dengan hang. Real kritis disiplin ni bukan saja ada pada ilmu ataupun agama Islam. Cuma aku pilih agama Islam sebab mudah untuk aku hurai dalam tempoh yang sangat singkat. Dan terima kasih sebab hang tolong top up untuk aku dalam ilmu perubatan juga. Kita pun di Book Surgeon kita juga pernah sembang isu evidence based medicine ni di ruang apa Clubhouse. Clubhouse, yes. Book Surgeon dulu. Dan rakaman tu ada dekat YouTube. Ya, dan rakaman tu ada dekat YouTube. Ya, insyaAllah. Okey ni, kembali kepada acah kritis ni. Yes, aku nak sambung pasal acah kritis. Macam mana yang Syazwan sebut tadi, kalau orang yang acah kritis ni, orang yang real kritis ni, dia ada disiplin. Kita boleh nampak disiplin dia, metodologi dia dan sebagainya. Dan benda tu memang dia akan apply dalam waktu dia nak menghuraikan sesuatu isu. So kita akan nampak, dia akan kata konteks, kena faham yang ni, istilah, benda susah. Faham tak? Dia nak hurai benda tu, dia macam dia buka kat terai, satu terai. Bukan selak terai tanya kat Nabi tak. Yang ni dia buka satu terai, kena tahu definisi. Yang ni konteks dia, tahun bila kalau sejarah. Kita nampak teratok. Dan of course orang tak suka. Sebab orang macam cakap lah cepat-cepat. Hang duk hurai satu. Buat apa kan? Acah kritis ni, semua benda tu tak ada. Lepas goy semua jadi dodoi, jadi dalca, bubur. Ni India. Yang ni Yahudi. Hudia. Senang gila. IHF ke IHR ke yang baru-baru ni duk rayuh pasal perjanjian dengan WHO lah apa semua. Yang ni memang Israel punya Yahudi punya agenda, depa nak menceroboh kedaulatan Malaysia. They are using big words. They are using big words, tapi mereka tak tahu keberatan perkataan tu. Apa maksud dia? Kedaulatan tu menentang apa? Hang simply kata macam tu. Dan masalah dia, orang-orang yang bagi klaim-klaim ni, yang acah kritis ni, bila mereka acah kritis, mereka klaim, pengikut semua, sami'na wa ta'na. Lepas tu bila tak jadi kan, senyap. Dan yang syok tu kadang-kadang mereka bagi 10-11 klaim. Klaim pertama tak jadi. Pengikut mereka just abaikan, mampu happy. Nombor 2, tak jadi juga klaim tu, mampu happy. Bila main yang ke-10, baru nampak macam jadi sikit ke apa. Betul kami punya dia ni kata betul nombor 10 ni tengok. Walhal tak jadi 25% pun. Kadang-kadang tu macam dia lebih kurang satu huruf sama. Inilah betul, inilah bukti kebenaran. Inilah geng-geng antaranya yang kita kata acah kritis. Aku nak masuk lagi sebenarnya ni. Aku nak masuk ke kritikan kepada satu podcast lain. Aku akan go full force lah kat sini. Alright. Aku ada dengar dan aku spend masa sebenarnya. Walaupun Wan kata tu suruh dengar lah depa ni buang masa jadi. Hang nanti buang masa suruh dengar. No. Ya, aku punya hobi adalah aku suka buang masa aku dengar benda-benda merepek. Kan? So macam dah, aku sebenarnya macam mana? Aku bersangka baik. Depa ada benda baik yang depa nak sebut. Depa ada benda yang kita boleh ambil manfaat, tumpang manfaat dan sebagainya. Tapi aku kena kata Wan, hang betul Wan. Let's shout out to the podcast. Yes, nama podcast tu adalah podcast Kisah Sejahtera. Episod pertama, depa pun baru start dengan kita juga. Depa pun start macam baru mula episod pertama, depa buat koyak lagu. Depa ambil lagu Assalamualaikum oleh Faizal Tahir. Dia dalam tu ada beberapa orang lah. Kalau aku tak silap ada lebih kurang 4 orang. 4 orang bersembang dekat dalam podcast tu. Seorang tu moderator seorang tu. Yes, betul.
ada speaker dalam tu. Dia quote surah daripada surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 13. Dia kata dia kata dalam ayat tu ada kalimah kaum. Sebenarnya bukan kalimah kaum. Kalau kita buka balik dalam surah Hujurat ayat 13 tu bukannya kalimah kaum. Kalimah yang digunakan adalah syu'uban wa qabaila. Dan memanglah kalau macam kita tengok dalam disiplin ilmu bahasa Arab ke, sebab Al-Quran ni dalam bahasa Arab, dia tak turun macam kat Indon ke ang. Dalam tu bukan tulis Indon. Bila sebut kaum maksud berbeza. Memanglah ada digunakan perkataan ataupun kalimah kaum tu di tempat-tempat yang lain. Tapi especially dalam surah Hujurat ayat 13 tu disebut syu'uban wa qabaila. Dan bila tengok maksud literal syu'ub maksud lain. Qabaila maksud lain. Tapi kalau kita translate literal dia akan jadi apa? Suku-suku dan berbangsa-bangsa. Yes. Okey. Poin aku sekarang ni kesalahan dia waktu dia quote tu. Tolonglah berdisiplin bila hang quote ayat Quran. Ni bukannya kata-kata kami, bukan kata-kata Pak Di. Kita nak quote apa yang bapak kita cakap pun kita, oi ni bapak aku cakap ni. Yes, ni, kalam Quran, kalam Tuhan ni nak quote. Cakap elok-elok. Bahasa Arab betul lah. Itu satu. Dan yang kedua, aku kata mereka ni acah kritis lah. Sebelum aku pergi lebih lanjut, aku kata mereka ni acah kritis lah. Okey. Yang kedua, ada speaker yang goreng ayat sama. Ayat 49, ayat 13 daripada surah Hujurat. Dia kata, tengok dia kata, dekat sini. Allah Ta'ala buat kita ni kaum-kaum yang berbeza, suku-suku berbangsa-bangsa. Dia kata, untuk saling mengenal. Bukan saling berperang. Betul lah. Aku setujulah memang guna perkataan li ta'arafu. Betul. Cuma, dia kena sedang ayat dalam surah yang sama. Surah Hujurat, ayat ke-9. Cerita pasal bila ada dua kaum, ada dua pihak orang mukminin, wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Kita tengok bila ada dua puak ataupun dua, kita kata bahagian lah, dua bahagian dalam orang yang beriman, depa ni bergaduh ataupun depa ni berkonflik, fa aslihu bainahuma. Okey, kita baikkan, kita damaikan antara kedua-dua depa. Betul? Tapi lepas daripada tu ada disebut bila contoh orang yang kita dah damaikan tu, dua pihak yang bergaduh berkonflik tu kita dah damaikan, tapi kalau salah seorang dia menerobos ataupun dia tak ikut benda perjanjian damai yang kita dah set tadi, dia tak ikut, perang, kita kena lawan orang yang pecah ataupun orang yang tak ikut perjanjian keamanan tu. Kita kena lawan sampai sampai boleh ditegakkan amrillah macam tu. Kiranya sampai mereka kembali ikut balik apa yang keamanan ataupun apa yang Allah Ta'ala sebut. Macam tu. Jadi ada disebut dalam ayat yang ke-9 surah Hujurat pasal kita kena lawan ataupun kita kena perang, tapi dia ada konteks dia lah. Dan kita kena macam mana, be realistik lah. Nak jadi kritis pun nak kena jadi realistik. Kita tak boleh nak setuju dengan semua orang. Kita orang Islam, kita ada pegangan kita kata okey, Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita kata Islam ni yang paling tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu kita kena letak benda tu betul-betul. Tapi soal kemanusiaan, takkan kot kita nak bermanusia sampai kita menggadaikan prinsip dalam agama. Tak boleh lah macam tu. Sebut pasal etis, sebut pasal tengok. Tak. Okey, fine. Aku ada kawan agnos. Aku pernah sembang dengan etis. Kita tak ada nak maki dia terus. Kita tak lah kata boleh bunuh dia ni. Tak. Kita tak kata macam tu. Sembang sebagai human being lah. Cuma janganlah sampai tengok dekat dalam aku geram sungguh. Dekat dalam lagu tu buat tu podcast ni, depa tengah duk bedah lagu ni. Kan lagu tu kata ada yang hina agamaku. Ayat tu kata ada yang hina agamaku, dan penyanyi tu orang Islam. Dan perkataan assalamualaikum tu, awak Hindu ke kata assalamualaikum? Berasal daripada ajaran agama Hindu ke? Tak. Assalamualaikum ni Nabi lah, Nabi SAW ajar absyus salam dan sebagainya. Maksudnya assalamualaikum tu mai daripada hadis Nabi, mai daripada ajaran agama Islam. So bila kita relate benda tu, bila penulis lirik tu kata ada yang hina agamaku, agama Islam lah, Mat. Yalah.
Ada yang hina agama Islam lah. Tapi bila orang yang goreng tu, ada seorang speaker dekat dalam podcast Kisah Sejahtera tu, dia kata, tengok, ada yang hina agama. Pasal apa orang hina agama? Apa yang orang agama dah buat menyebabkan agama dipersoalkan? Orang tanya soalan, orang agama tak boleh jawab dan sebagainya. Loh, hang ni yang ni aku kata hang acah kritis. Ayat tu straightforward, Mat. Straightforward. Dia yang penyanyi tu Faizal Tahir tu Islam. Ya, dia penulis lirik dia tu aku tak pastilah Islam ke tak. Aku rasa Islam juga. Dan dia tulis Assalamualaikum, kita tengok, kita boleh guna kepala otak kita, konteks dia. Mana ada agama lain guna Assalamualaikum. Kita lah. Mungkin aku silap dalam benda tu, mungkin minta maaf lah kot. Mungkin ada orang Arab Kristian ke guna Assalamualaikum dulu ke. Tapi point dia sekarang ni dekat lagu tu dia straightforward. Sahabat yang dimuliakan, tak payahlah nak pusing dah lah hang acah kritis, lepas tu hang pusing pula. Orang nak kata benda tu agama Islam dihina, kita boleh faham benda tu, dia pusing. Aku jam juga lah kan benda tu. Dan pada podcast Kisah Sejahtera tu, pada minit yang ke-38 saat ke-30. Ni aku nak abang ini, maksudnya memang aku dengar. Bukannya aku simply narut. Dah. Aku dengar. Aku spend masa aku dan aku buang masa aku dengar benda yang dia sebut. Minit ke-38 saat yang ke-30. Aku kata mereka expose apa yang mereka buat dengan lagu dan ayat Al-Quran sendiri. Sebab apa? Speaker tu kata, adakah kita hanya tengok, memperhatikan apa yang kita suka sahaja? That is exactly apa yang speaker tu buat. Dia tengok ayat Al-Quran, dia tengok dalam lirik lagu tu semua, dia hanya tengok apa yang kena dengan tekak dan ideologi dia, apa yang dia suka saja. Lepas tu okey dia goreng. Dia goreng, dia kata dia betul. Yes. And the worst part is bila depa bedah lagu ni, kalau hang perasan, dia tak habis-habis cuba menunjukkan bahawa depa macam skeptik sikit dengan golongan yang mainstream. Of course. Aku faham bila ada orang yang cuba untuk being kritis, untuk being kritis, memang dia akan cuba nak mengalihkan sedikit pandangan dia daripada mainstream. Dia akan cuba tunjukkan bahawa dia sebenarnya tidak menerima satu-satu isu tu secara bulat-bulat. But back to the basic of being criticism is disiplin. Disiplin bila hang nak koyak lagu ke, nak bakar lagu ke, nak bedah buku ke apa, disiplin dalam hang nak buat sesuatu benda tu. Dan mungkin lepas ni dia nak koyak podcast ataupun dia dah koyak, bergantunglah pada dia. Tak tahulah. Tapi kalau dia pilih untuk koyak podcast, silakan. Kita membuka seluas-luas ruangan untuk dengar kami punya podcast pula kan. Podcast Kisah Sejahtera ke tadi. Untuk mungkin koyak podcast pula. Dan podcast yang mungkin dia nak jadikan podcast yang pertama adalah podcast terpaling baca. Mana kita tahu kan. Bila cakap pasal yes, memang hang akan cuba untuk keluar daripada mainstream bila hang nak bring kritis. Aku faham memang kita akan ada macam tu. Sebab bila kita baca buku juga kita akan cuba untuk tidak menerima sepenuhnya apa yang penulis punya ideologi. Kita akan cuba kita akan cuba relax dulu sebab kita bukan baca Quran untuk terima, untuk sami'na wa ata'na. Kita baca buku yang ditulis oleh manusia. Betul. Apa pandangan hang ni? Bila hang nak jadi bila hang nak jadi terpaling haluan kiri ni, apa pandangan hang? Okey. Aku akan kata macam ni, it's okay to go against the norm. It's okay to go against the norm untuk seketika. Tapi tolonglah consider betul-betul apa yang idea mainstream tu cuba bawa. Yes. Dia tak semestinya kita kena melawan mainstream all the time. Tidak. Yes. Mainstream taklah salah all the time. Kalau macam contoh, kita faham dulu kita ada buku mainstream, kita ada buku indie, kita ada lagu. Ni mainstreamnya lagu. Yang ni mana-mana punya geek punya lagu apa semua. Betul. Tapi sahabat-sahabat yang dimuliakan, perhatilah dulu elok-elok apa disiplin geng mainstream tu bawa. Dan kalau hang boleh come out dengan disiplin yang merobohkan disiplin mainstream tu, fine.
Explain hang punya disiplin tu elok-elok. Yang ni tak. Hang dengan tunggang langgang, lemah gemalai apa semua. Hang nak lawan dengan satu yang pencok dia. Bagus memang. Dia punya kuda-kuda dia tu memang dah strong. Ya. Itu hang kata, oh dah tak apalah. Kita kalah tak apa. Kita melawan mainstream. Apa ni? Ni loser mentality ke apa? Come on lah. Yang penting dia akan buat macam mana tau? Yang penting kita jalan terus. Yang penting kita jalan terus. Kita tolak kalau macam hang jalan terus tu hang belaga dinding sakit apa jadi dongga besar apa mampu pergi jalan terus. Ya, yang penting jalan terus. Nak abang kata depa lain daripada mainstream. Betul. Kami ni bukan macam antara orang-orang yang ramai. Kami satu dalam yang ramai. Oh yang satu ramai dalam yang sikit. Dia main tu merepek lah. Okey Di, hang nak sambung lagi ke? Ya. Yes, aku nak sambung sikit lagi. Mungkin hang boleh ambil point yang paling hang rasakan yang paling penting untuk kita nak bincang. Okey, aku cakap macam ni lah. Ada benda yang aku setuju dengan kritikan mereka. Contohnya mereka kata jangan layan orang based on bangsa apa, lawa, etc. Betul. Kadang-kadang kita macam ada satu mentality bila kita jumpa Mak Saleh tinggi-tinggi bawa beg besar-besar. Oh, depa ni nampak pandai. No. Tak ada mentality tu. Aku lagi contoh kita kena kata aku bangsa apa pun, aku mamak kau Melayu ke apa ke, kalau aku baca benda tu, kalau aku ada disiplin yang betul, aku lagi pandai daripada Mak Saleh. Kena ada mentality tu. Aku setujulah dengan apa geng podcast Kisah Sejahtera ni bila dia kata macam tu. Aku setujulah. Cuma dia kata antara benda poin besar lah dia kata pada minit 44 dia kata ada macam agama mainstream ke apa ke, dia tak bagi gunakan akal sepenuhnya. Minit 44 dia sebut dia kata. Aku kata ya memanglah betul. Kita tak boleh guna akal sepenuhnya sebab ada benda akal tak boleh nak capai. Yes. Memang betul. Memang betul pun benda tu. Tapi benda yang lain dalam agama ni, agama suruh afala taqilun, apa tak fikir, hampa tak tengok ke alam ni macam mana, hampa tak fikir ke macam mana Allah Taala buat benda-benda dekat dalam bumi ni. Benda tu guna akal lah. Dan yang ni yang seronok ni bila depa kata okey agama tak bagi guna akal sepenuhnya, without realizing depa ada hipokrit, depa ada sikit unsur hipokrit dalam ni. Dalam benda yang perlu disiplin, perlu metodologi, perlu cara berfikir yang teratur apa semua, awak hampa tak guna akal. Yes. Pasal pada waktu tu hampa mensampahkan metodologi tu semua. Sebab tu aku kata they expose themselves. Itu masalah dia. So yang tu antara benda besar. Okey, itu antara benda besar. Satu soalan lah yang aku akan lontarkan kat depa. Sebab sebelum kita take a break for a little while, aku kata soalan aku macam ni, antara bersatu dalam kebatilan metodologi, kebatilan hujah, kebatilan disiplin lintang pukang semua tu, antara bersatu dalam kebatilan dengan berperang dalam isu kebenaran, which one is better? Itu soalan aku. Itu soalan yang kita harapkan dapat meninggalkan kesan kepada golongan yang kita serang, bukan serang lah, golongan yang kita kritik tadi tu. Tapi kepada kita harapkan orang yang ada masa pergi dengar podcast tersebut, insyaAllah. Kalau anda ada kritik, tapi aku cakap siap-siap lah. Aku cakap siap-siap lah. Audio dia agak bermasalah dan orang yang share podcast tu dengan aku pun dia kata audio dia agak bermasalah. Tapi tak apalah, kita dengar je. Spend masa untuk dengar. Mana tahu kami pun pernah ada masalah sama. Of course. InsyaAllah kalau ada benda yang baik yang boleh kutip, boleh ambil. Tetapi kalau ada macam perkara yang hampa rasa nak kritik balas kepada Book Surgeon selepas hasil daripada kritikan kami, silakan. Kami sangat terbuka. Cuma bila nak cakap pasal acah kritis lah, sebelum kita nak pergi break tadi, bila cakap pasal acah kritis ni, aku selalu baru-baru ni kita digemparkan tau dengan minggu terakhir bulan Safar. Minggu terakhir bulan Safar ni, ada yang dikatakan semua orang kena tutup handphone. Sebab pada waktu tersebut kalau hampa buka handphone akan ada satu frekuensi yang mengakibatkan pecah kepala otak ke apa, aku pun tak faham. Bila aku tengok komen, bila aku baca komen satu-satu, rujukan mereka ini yang kita nak kritik, disiplin tak ada. Rujukan mereka dua ya.
Dua je rujukan yang paling muktabar. Satu, Okay. benda ni Ustaz Auni kata dah. Satu. Oh, jam. Okay. Ustaz Auni pernah kata dah pasal ni. Satu. Yang kedua paling best, paling win. Itulah hampa tak tengok kartun The Simpsons. Oh. Bro. Depa punya hang tengah cakap pasal masa depan. Masa depan adalah benda yang hang tak tahu. Even Nabi SAW pun tak tahu. Kecuali dia diwahyukan kepada Nabi SAW, baru Nabi tahu. Dia tak ada pun satu benda yang Nabi buat tu ikut tekak dia. Dan ini yang masalah bila kita cakap pasal disiplin. Yes, semua orang hampa boleh panggil sebagai ustaz. Yes, semua orang hampa ikutlah masing-masing. Tapi macam apa yang aku cakap daripada awal tadi, apa yang aku dengan Pak D daripada awal tadi, bila hampa terima sesuatu maklumat, kelaskan ia. Kalau hampa tahu benda tu hal agama, hal masa depan, hal yang mengakibatkan kehidupan, dia tak jauh daripada agama. Hang dah tahu dah. Hang kena tahu, betul ke aku rujuk orang ni? Dia ni memang individu yang sesuai ke untuk cakap pasal benda ni? Kalau hang rasa the question of credibility kena ada dekat situ. Kalau hang tak mau, okey lah, fine. Mungkin hang tak mau dengar, depa tak mau dengar, mungkin hangpa tak mau dengar explanation, mungkin hangpa tak mau dengar penghuraian dari sudut agama. Okay, let's go to the perubatan katakan. Hang sakit. Okay. Hang tak mai jumpa doktor. Hang tak mau pergi jumpa doktor. Hang nak kritis. Hang pergi ke tepi sikit, hang jumpa mana punya satu tok bomoh kata, oh yang ni sakit ni dibuat orang. Sakit dibuat orang tu bunyi lebih meyakinkan daripada pergi jumpa doktor. Hang bayangkan dia. Inilah masalah dia. Dan mungkin orang akan kata, lah dah memang aku pergi jumpa doktor, aku pergi jumpa bomoh kata sakit. Betul lah tu. No, problem dia bang, kalau hang jumpa doktor, hang dapatlah jawapan daripada doktor. Tapi kalau hang jumpa bomoh, hang dapat jawapan daripada bomoh lah. Sekarang ni soalan kepada diri hang, siapa yang ada sertifikat, siapa yang ada kebolehan, siapa yang ada disiplin yang kita cakap pada awal tadi, siapa yang ada disiplin untuk being kritis dan rawat hang, tengok diri hang tu sakit apa. Apa yang sebut ni Wan? Apa yang sebut ni, aku pernah jumpa dalam real experience aku waktu aku kerja dekat ward. Dia seorang tu pesakit. Dia ada jangkitan dalam lapisan otak dia. Lepas tu dan disahkan ada HIV dan sebagainya. Malangnya penjaga dia minta untuk AOR discharge ataupun add-on risk discharge, kiranya keluar daripada hospital sendiri. Dan waktu minta AOR tu mai dekat kaunter apa semua, aku dengar lah daripada penjaga dia. Dia kata, oh ni makcik nak pergi berubat kampung. Ada orang buat dia, ada orang dengki dia. Allahu Rabbi. Aku kata, ni yang tu bakteria lah. Benda tu jangkitan dalam otak. HIV is a virus. Apa kena mengena dengan orang santau apa semua? Sihir wujud, Mat. Betul, sihir wujud. Tahu. Penyakit ain tu wujud, betul. Tapi orang dah guna ilmu medical. Kata, okey, anak hang ada HIV ni, nak kena treat sekian. Pasal apa yang hang nak bawa pergi jumpa? Oh, ni ada orang buat, ada orang dengki, ada apa semua. Ni, tak payahlah kritis dah part tu. Tak payahlah jadi kritis dah sebab hang tak ada sorry makcik, tapi makcik tak ada ilmu ataupun disiplin untuk berlaku kritis dalam situasi tu. Tak boleh. Penilaian tu makcik tak boleh nak buat. Dia macam hang kata tadi, lawan. Ada orang dia ada kebolehan. Ada orang ke bomoh ke apa, depa ni ada kebodohan. Tu masalah dia. Itu masalah dia. Aduh, aku tak boleh. Aku lempak mic ni buta. Okey, sebelum hang lempak mic, sebelum sesi podcast ni meletup terbakar ke apa, kita berehat dulu sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kembali lagi kita dalam sesi podcast terpaling baca.
setelah 2 sesi yang sebelum ni dia agak panas di. Jadi Ya, betul. kami di tim podcast Terpaling Baca kena bagi signal sesama sendiri untuk rehat sekejap di, minum air ke apa ke dulu sebab Betul. Sebab takut sesi podcast ni takut meletup keluar ke apa daripada mana-mana, terbakar ke apa, so baik kita berehat dulu untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini. Baik, kita dah sampai ke sesi kesimpulan. Okey. Daripada tadi aku dengan Pak D ada cakap pasal real kritis, acah kritis dan sebagainya. Kami dah hurai mengikut kefahaman kami. Kami dah jawab saudara yang tanya kami tadi. Dia kata, adakah nak jadi kritik ni kena ikut apa yang Book Surgeon saja kata? Aku harap encik ataupun individu tersebut tengok sesi podcast ni yang kami record untuk menjawab beliau. Yang bukanlah Book Surgeon yang menjadi garis panduan, tapi insyaAllah kami nak jadi kita nak jadi pelopor tadi. Kita nak jadi pelopor supaya bukan sahaja kami yang cuba untuk being kritis, tapi kami nak ajak orang lebih ramai orang ataupun pengikut kami di Book Surgeon, followers kami di Book Surgeon untuk lebih kritis ni. Aku nak petik satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tabrani daripada Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Okay. Yes. Aku faham dia. Semua orang cuba nak jadi bermanfaat kepada semua orang. Jadi bila nak jadi bermanfaat, semua orang cuba untuk menggunakan metod masing-masing. Ada yang koyak lagu, ada yang koyak buku, ada yang lempak semua. Ada yang koyak. Ada yang jadi Perdana Menteri, ada yang jadi MP. Betul. Ya, semua orang nak menjadi manfaat kepada orang lain dengan cara tersendiri. Tapi pada kami di Book Surgeon, kami ada cadangan kami tersendiri bagaimana untuk anda jadi real kritis. Bukan saja cadangan ni juga bukan pada anda saja, tapi pada kami juga untuk jadi lebih kritis, menjadi lebih kritis daripada apa yang kami ada sekarang. Yang pertama, aku rasa untuk jadi lebih kritis, bila ada sesuatu isu, kita kena neutral dulu. Itu pada pandangan aku ni. Jangan cepat sangat kita memihak kepada mana-mana individu ataupun geng-geng kita sendiri. Kita kena relax dulu. Aku faham kita manusia, kita ada kecenderungan tau. Oh ni geng aku buat. Oh aku kena support lah. Padahal apa yang dia buat tu salah. Ya, aku kena pertahankan lah. Oh, dia ni kata dia ni kapiak. Oh tak. Dia ni geng aku. Bukan dia ni cakap ni salah ke betul tak kira. Dia ni geng aku. Dia nak kata siapa kapiak ke apa ke. No, dia geng aku. Aku kena support dia. Aku kena support dia. Itu untuk anda jadi lebih kritis, anda kena elakkanlah sifat ni. Kita kena elakkanlah benda ni. Kita kena elakkan. Betul. Sebab apa di? Bila hang dah kita kena faham benda ni. Bila kita sudah mula bias, dia akan mula menutup pintu, dia akan mula membuka pintu kepada taksub. Dan bila pintu kepada taksub sudah terbuka, maka pintu untuk being rational dan pintu untuk berfikir akan mula tertutup. Dan bukan saja pintu berfikir, kalau dah tertutup, pintu kritis apatah lagi. Tak ada buat apa dah. Sebab anda tak boleh fikir, sebab dalam otak anda taksub. Jadi benda pertama, elakkan menjadi taksub bila hang betul-betul ada sifat ataupun hang ada impian untuk jadi lebih kritis daripada apa yang hang jadi sekarang. Dan yang kedua pada aku, untuk menjadi lebih kritis, ini sangat-sangat penting, tambah ilmu pengetahuan. Ini adalah core kepada being kritis ni. Sebab apa? Macam kita cakap tadi, alat kepada menjadi kritis, salah satu pada alat kepada menjadi kritis adalah ilmu. Tanpa ilmu, kita takkan boleh kritis. Tanpa ilmu, kita tak akan tahu apa benda yang kita cakap. Akhirnya, sebab apa? Apa yang aku nak cakap adalah, ilmu, dia akan jadi penentu dia akan jadi penentu yang sangat-sangat jelas sama ada hang ni sebenarnya acah kritis ke real kritis. Ya, itu yang akan tunjuk satu red line, satu garisan yang sangat jelas untuk tunjuk kata hang ni sebenarnya cuba-cuba nak acah kritis ataupun nak jadi real kritis.
Dan ilmu pengetahuan tu juga akan jadi benteng untuk hang tak melalut dan acah kritis, dan dia akan jadi perangsang kepada hang untuk jadi lebih kritis. So itu sebab kenapa aku kata ilmu pengetahuan adalah core kepada nak menjadi real kritis. So pada aku cara untuk tambah ilmu pengetahuan tu itu hampa fikir sendiri lah. Berguru ke, baca buku ke, baca buku yang mainstream atau tak mainstream, ikutlah. Ikut suka hampa lah. Ikut suka lah. Lepas tu apa nak kritik mainstream sebab hampa tak mainstream ke, ikut suka lah. Tapi apa-apa pun baca buku ataupun tambah ilmu pengetahuan supaya hampa lebih bersedia. Kita lebih bersedia untuk menjadi lebih kritis. Apa pandangan hang di? Macam mana untuk jadi real kritis di? Okey. Kita kembali kepada perkataan kritis tu sendiri. Sebab aku suka nak simpulkan supaya kita boleh ingat dan aku senang ingat dan orang yang dengar pun macam benda ni boleh apply. Kita eja kritis KRITIS. Kita start dengan K. K tu apa? Kelaskan macam tadi disebut. Kelaskan masalah ataupun isu tu dalam bidang apa. Bidang yang tertentu tu yang lepas kita kelaskan, ni bidang contohnya vaksin. Yang ni bidang apa? Yang ni bidang perubatan. Dalam bidang tu apa disiplin dia? Kita kena tanya benda dalam kepala otak kita. Disiplin dia apa? Adakah sama disiplin bidang tu dengan bidang-bidang yang lain? Dan kita kena faham lain bidang, lain cara faham dan lain cara nak jadi kritis. Itu yang pertama. Kita kena kelaskan. Siapa ahli dia? Ya, kena tahu. Bidang ada ahli dia, ada penjaga dia. Rumah-rumah tertentu ada owner-owner dia. Kita kena go through the right channel, insyaAllah. You're right, yes. Itu yang pertama. Kita kena kelaskan. Yang kedua, R. Rujuk kepada ahli bidang yang dipercayai ataupun kurang bias. Of course kita ada dalam agama, kita ada mazhab. Dalam perubatan pun kita ada geng-geng tertentu dan sebagainya. Of course. Tapi kita tengok yang paling kurang bias. Yang ni kita kena tanya diri kita sendirilah. Dia tu ada kepentingan ke? Dia tu ada kerja dengan company-company sekian-sekian ke? Ada dibayar setiap bulan ke apa ke? Kalau yang tu, tak apa. Yang dia ni ada bias. Aku nak kena elok daripada dia ni. Tak apa, tak ada masalah. Cari orang yang lain. Yang tu yang kedua, rujuk kepada ahli bidang yang dipercayai ataupun kurang bias. Yang ketiga, I. Inspeksi istilah. Kita baca semula pandangan ahli bidang tu, kita tanya beberapa ahli bidang yang lain, bandingkan jawapan, kita kena go istilah by istilah, word by word. Dan benda-benda ni semua susah lah. Aku suka bagi contoh macam dalam istilah sains kita belajar klorofil misalnya. Kita tahu klorofil tu komponen hijau yang ada dekat dalam daun. Kan? Tapi kita kena faham dulu klorofil tu mendatang apa. Tak boleh lah terus kita masuk klorofil Yahudi. Tak boleh lah. Macam tu kan tak boleh lah. Hang kena tahu lah klorofil ni mendatang apa. So kita kena go word by word dan benda ni meletihkan. Dan aku minta maaf lah. Kita bila ikut step by step ni, kita tak boleh nak jadi juara isu sangat lah. We cannot be the first one to speak about an issue and to speculate about stuff. Kita tak boleh lah sebab kita go istilah by istilah, tanya ahli bidang yang tu yang ni. Susah. Betul. Yang seterusnya huruf T ya. KRIT. T ni aku tulis 3-4 kali tanya diri sendiri soalan tu, sembang lain dengan diri sendiri, tanya kawan-kawan yang duk fikir isu yang sama, dengar pendapat lain 3-4 kali, maksudnya banyak lah. Banyak lah. 3-4 kali lah. Tu 4 kali tu melambangkan banyak lah. Banyak lah. Bukanlah memang literally 3-4 kali. Kalau hang nak literally 3-4 kali pun ikut hang lah. Tapi kiranya banyak. Hang tanya balik diri hang sendiri. Aku nak cakap benda ni, aku boleh cakap ke benda ni? Aku nak forward WhatsApp ni. 3-4 kali tanya diri hang sendiri. Aku boleh forward ke? Bahaya weh sebab jari-jari kita pun akan ditanya juga. Aku nak selit sikit. Yang handuk forward aku yang quotes pagi-pagi tu hang pick up 3-4 kali tak? Yang tu tahu, yang tu sebab saya. yang handuk quotes mutawatir. Quotes good morning.
Semoga sahabat semoga sahabat diredoi. Yang tu semua tu kira tahap mutawatir sebab dia ada lebih daripada 10-100 orang yang siqah yang meriwayatkan benda tu tiap-tiap hari. Okey. Okey, teruskan. Okey. Seterusnya KRIT. Lepas tu kita masuk ke I yang kedua. I ni aku kata insaf. Aku kata insaf selepas kita baca, kita tanya, ulang fikir, cuba brain semua argument yang mampu. Kita kena insaf satu benda. Kita still mungkin baru faham sikit je. Banyak benda lagi yang kita tak tahu, kita tak faham. Dan berlapik lah. Bila kita cakap, okay, kita setakat pembacaan saya, saya kata macam ni. Macam ni. Cuma kita yang tu kita kata sebagai orang awam, sebagai apa individu. Tapi kalau dalam disiplin tu, misalnya kita tak boleh lah nak kata Al-Quran pun bukannya cover semua benda. Kita tak boleh kata macam tu lah. Sebab yang tu divine is divine. Al-Quran hadis divine. Benda main daripada Allah, main daripada Nabi ajak, itu kita memang tak sentuh. Tapi tafsiran kepada benda tu kita boleh kritik. Tak ada masalah. Kita kena ada keinsafan lah. Kita kena insaf kata kita takkan tahu semua. Okey. Dan yang terakhir, S. Kita simpulkan pegangan. Kita kata untuk ketika tu, mungkin pegangan yang aku akan pegang adalah benda ni. Yes. Dan kita kena letak dalam kepala otak kita, mungkin pegangan kita akan berubah kemudian hari. Tapi bukan dalam benda-benda basic dalam agama lah. Ni nak kena faham. Benda-benda yang basic, benda-benda yang memang usul, halal haram macam ni sekian-sekian dah qat'i dah. Benda tu dah qat'i dah. Tak ada dah. Mungkin pegangan ni akan berubah masa akan datang. Jangan memandai-mandai nak kritis part tu. Part tu semua tosah. Mungkin ada pandangan lain yang kata benda ni syurga ni bukannya benda sam'iyat yang kita duk fikir. Benda ni syurga ni tengok kat atas tak ada pun. Syurga ni adalah negara yang ada khilafah geng kita. Dah. Itu semua aku kata ni tu suruh merepek. Senang lah. Okay? Aku teringat bila sebelum nak landing kan, aku teringat something tau. Tadi aku dah dengar ceramah Ustaz Adli Akidah Manhaj Salaf. Yes. Siri 6 kot, kalau tak salah aku. Ustaz kata dia ada lepak dengan satu brother ni. Brother ni kata kat dia, Ustaz, pasal apa dalam Al-Quran ni ada banyak sangat cerita Nabi Musa? Silap-silap Al-Quran ni Israeliat lah. Jam. Oh my god. Itu dah. Aku tak tahu. Aku tak boleh panggil dah acah kritis dah. Aku tak tahu nak panggil apa. Tapi inilah yang hang sambung balik. Inilah yang hang cuba nak cakap ni. Dalam hal-hal yang basic agama tadi. Al-Quran Israeliat lah. Jam. Dah aku rasa otak aku jatuh atau aku cari otak aku kat mana aku tak jumpa. Tak apalah. Dia brother tu. Brother ask a very good question. And aku rasa brother tu mungkin dia dalam journey dia. So soalan dia tu soalan yang valid untuk dia. Sorry kalau macam kami gelak ni macam kami menghina ke dah bukan. No, bukan. Kami tergelak dengan perkataan Israeliat tu lah macam okey tak apa. Kita masing-masing ada journey kita. Semoga diberi cahaya penyelesaian. Yang last kali tu dekat simpulkan pegangan tu, kita doa lah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagikan kita kekuatan, bagi kita hidayah, bagi kita petunjuk supaya kita betul-betul pegang dengan apa yang Allah Ta'ala bagi dan kita berdisiplin dalam agama Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam disiplin-disiplin ilmu yang lain, sains, ekonomi dan sebagainya, jangan cepat nak ulas dan jangan serbu. Yang tu ialah aku rasa. Dengan itu kita akan mengakhiri sesi podcast terpaling baca untuk episod kali ini. Dibawakan khas oleh Book Surgeon. Episod kali ini adalah acah kritis. Kami di Book Surgeon ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar sesi podcast untuk kali ini. Doakan supaya Book Surgeon dapat menghasilkan lebih banyak lagi sesi podcast dan juga sesi yang berkualiti, insyaAllah. Sesi bedah buku, video bedah buku, sesi live, insyaAllah. Lama sebenarnya kita tak live. Yang bermanfaat kepada semua, insyaAllah doakan kami. Dan jangan lupa follow kami di YouTube Book Surgeon, Facebook, Twitter,
Instagram dan juga TikTok Book Surgeon. Book Surgeon ada TikTok sebenarnya. Cuma dekat situ yang tak bestnya Book Surgeon joget kat situ. Book Surgeon tak pergi bergelek kat situ. Ada lah video belum lagi ya. Sikit. Ya belum lagi. Buat masa sekarang kami kata belum lagi lah. Okay? Jadi jangan lupa untuk share podcast ni supaya insyaAllah dengan usaha kami yang sedikit ni dapat memberi manfaat kepada semua. Jadi aku rasa itu saja daripada kita ni. Alright. Untuk terima kasih banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Book Surgeon, analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.